Kitab kita pegang sekarang ini merupakan olahan semula dan bentuk yang begitu cantik dan menarik yang ditajukkan oleh pengarang yang ditajukkan oleh panel editor iaitulah Jalan Sahala Menuju Syurga, One Way to Paradise. Itu tajuknya. Pengarang asal kitab siapa tadi? Al-Imam Al-Qurtubi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alayna warḍina warḍ 'anna. Allahumma nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir 'alaina innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang bermaksud, dan sesiapa yang berusaha dan berjuang di jalan kami, kami akan berikan mereka petunjuk dan jalan-jalan yang lain akan dibuka seluas-luasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang baik ataupun al-muhsinun di kalangan mereka. Surah Al-Ankabut ayat 69. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia dan dihormati pengurusi dan seluruh dan kuasa pengurusan Kuliah Duha Masjid Al-Falah UAJ 9, dan yang dikasihi, yang dihormati pastinya seluruh kehadiran para jamaah di pagi yang penuh barakah ini. Pertama-tama alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala
dapat kita berhimpun, berkumpul dan bertemu dalam majlis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan inilah di antara catatan amal soleh kita yang kita akan bawa nanti untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengumpulkan kita di depan Allah dalam keadaan sempurna amal dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini, tapi nampak di Tang Kuasa tak ramai dah ni. Saya difahamkan ada yang sedang berkursus di Eldas, ada maklumat sampai itu. Ya, Kak Salwa tak ada khusus, tapi alhamdulillah kehadiran para jamaah ramai, segala pengurusi tidak ada bersama, menandakan betapa tuan-tuan dan puan-puan menyahut dan menyambut program yang dilangsungkan ini, walaupun ada ketika Jawatan Kuasa tidak bersama di atas faktor-faktor yang tertentu, tapi tuan-tuan puan-puan tetap kekal hadir meraihkan majlis ilmu yang berkat. Alhamdulillah. Tuan-tuan puan-puan semua, alhamdulillah di pagi ini kita akan bersama membuka dan membilik kitab barulah. Ya, dan untuk pengajian di kuliah Duha di Masjid Al-Falah ini baru mic nampak clear sikit. Terima kasih. Technician belakang dia buka suara sikit. Okey. Untuk makluman yang dah lama tu tahu sangatlah. Yang baru-baru hadir dalam tempoh beberapa kebelakangan ini mungkin tak tahu. Ini merupakan kitab yang ketiga lah saya berada di majlis ilmu di Al-Falah ini. Kitab yang pertama adalah tulisan saya sendiri, iaitu Akhirat First. Saya sendiri catatan kata-kata Bestari yang dikumpulkan, dibukukan atas tajuk Akhirat First. Buku merah itu. Siapa yang lama tu dia tahulah ya. Selesai. Hampir-hampir 2 tahun juga nak selesai. Kemudian kitab yang kedua yang baru kita tamatkan bulan yang lalu, iaitulah kitab yang cukup besar harga nilainya, di antara kitab yang dikira sebagai turas ataupun ilmu yang dikarang tulis oleh Al-Imam Nawawi dari kitab yang bertajuk, siapa ingat? Ya, ada pembaca Al-Quran. Kemudian selesai, dan ini merupakan buku yang ketiga. Tidak buku saya, buku pertama buku saya, yang kedua Imam Nawawi. Yang ketiga ini adalah kitab yang dikumpulkan, diolah, disempurnakan tulisannya secara lebih baik, yang dipetik daripada karya besar seorang tokoh ilmuwan yang terkenal. Kita perkenalkan sedikit. Itu Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi, yang meninggal tahun 671 Hijrah. Meninggal tahun 671 Hijrah. Maknanya dah berapa lama meninggal tu? Ya, kita sekarang 1445 Hijrah. Tuan kira sendirilah, dah ratusan tahun. Almarhum, al-alim, al-alama, al-imam qad meninggal kita, dan beliau telah mengarang kitab tentang tajuk kematian dan hari akhirat. Kitab kita pegang sekarang ini merupakan olahan semula dalam bentuk yang begitu cantik dan menarik, yang ditajukkan oleh pengarang, yang ditajukkan oleh panel editor, iaitulah Jalan Sahala Menuju Syurga, One Way to Paradise. Itu tajuknya. Pengarang asal kitab siapa tadi? Al-Imam Al-Qurtubi. Meninggal tahun 671 Hijrah. Saya bila sebut ini bukan apa, nak sebut kepada tuan-tuan harga sebuah perjalanan ulama kita dalam ilmu. Mereka telah meninggal hampir kurang 1000 tahun, tetapi tulisan mereka segar dan mekar di tengah-tengah masyarakat sampai hari ini.
yang dituliskannya dah 1000 tahun setengah tu. Macam dia lah. Tapi masih dibaca, diterima oleh kita dan menjadi bekalan kita. Ini apa menunjukkan barakahnya para ulama kita sepanjang zaman ini. Melalui penulisan mereka tinggalkan. Jasad mereka dah tak ada. Dah selesai jasad mereka dibawa oleh bumi. Kerana meninggal, tetapi tulisan kekal. Maka tuan boleh bayangkanlah, saya nak cerita ini sebab nak angkat suatu tanda aras dalam hidup kita bahawa kebaikan yang dicipta tidak akan pernah mati dan tamat. Kebaikan yang dicipta oleh kita tidak pernah akan mati. Termasuklah kebaikan Al-Qurtubi. Menjadi bacaan di telalus dunia, tak kira siapa pun. Maka bayangkan dia telah mati tapi pahalanya tetap mengalir macam air yang tak berhenti. Nampak tuan-tuan? Kekal dalam pahala. Kerana kita baca kitab, dapat ilmu kitabnya, bayangkan pahala itu mengalir, tak pernah berhenti. Hebat dah hebat. Hebat tuan-tuan. Allahu Akbar. Apa lagi lah sebuah kehidupan yang begitu indah dalam hidup ini. Orang telah tiada, pahala tetap kekal sampai bila-bila. Maknanya kebaikan kita selepas kita mati tidak akan mati. Ini peluang kita semua. Bukan saja Al-Qurtubi lah. Dia memanglah di tokoh besar dengan segala-gala ilmu dalam dadanya. Fiqh pun dia, hadis pun dia, Quran pun dia. Tapi kita ini, walaupun tidaklah sehebat itu, tak sampai tahap itu, tapi ingat tuan-tuan, kalau kita meninggalkan kebaikan, sekalipun kecil, dia berkebaikan. Orang akan mengamalkannya, menerimanya. Kita pun dapat pahala yang sama. InsyaAllah tidak banyak, tapi tetap. Sebab kebaikan tidak pernah akan mati, sekalipun jasad orang telah mati. Jadi kita kena ambil peluang lah. Nak cipta kebaikan. Ustaz, nak karang kitab, tak mampu memanglah. Tak mampu dah kita karang kitabnya. Saya pun ada 2-3 kitab pun, bukan besar sangat pun. Tapi jadi pahala lah insyaAllah. Tapi kita tak mampu karang kitab. Ada banyak kita boleh buat dalam hidup kita. Yang menjadi bekalan kita sebab kita mati. Saya minta puan fikirkanlah macam mana nak tinggal bekalan supaya kekal. Walau kita dah mati, tapi ia tetap hidup dan subur. Saya ingat banyak kita boleh buat sebenarnya. Banyak kita boleh buat. Cara yang paling mudah dan simple. Simple macam pun dalam agama tidak simple. Simple dalam pandangan kita. Dalam bab sedekah derma sebagai contoh. Nak menulis tak mampu. Betul tak? Tulis juga tapi catatan nota tu lah. Belum tentu apa ni kekal, kukuh hilang, ya. Okeylah tu. Nak tulis kitab tak mampu. Tangan yang sama buatlah kebaikan yang banyak. Contohnya dengan derma menyumbang. Ini saya sebut ini sebagai satu bekalan kita bersama. Takkanlah kita nak bekalan selepas kita mati, nak kan? Nak tuan-tuan. Nyawa terhenti setakat itulah. Kita bicara kematian hari ini ni. Tetapi kita nak selepas kita mati ada benda yang kekal abadi. Barakahnya, rahmatnya. Walaupun dah ratus tahun kita mati. Contoh yang paling simple sekarang ialah atas tangan yang sama nak menulis tak boleh. Nak tulis buku tak dapat. Tangan yang sama, tuan-tuan boleh menyumbang contohnya. Derma, sedekah, infak, wakaf harta. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan kebaikan. Ada masjid nak direnovationkan, direnovatekan. Tambah binaan bangunan. Baru ke lama ke nak tambah binaan contohnya. Yang lama direnovatekan untuk lebih baik. Yang baru, yang barulah. Kita segera ambil peluang. Jangan kedekut dan bakhil sekadar kita rasa nak beri. Dah kita fikir maksimum. Kita maksimum kita beri apa? Contohnya maksimum kita boleh beri. Katalah contoh 1,000. 1,000 jangan Masya Allah. Nilainya. Dah kita mampu 1,000. 1,000. Tengok maksimum kita mampu. Sebab itu bekalan kekal kita.
Ada orang tanya saya tentang soal kebajikan ni. Ustaz, kalau Ustaz sebut tentang infak, saya dah infak. Saya pernah infak sekian-sekian. Tapi saya bimbang Ustaz, satu hari akan datang, saya infak ke masjid, masjid tu hari runtuh, bina baru. Ajar macam mana saya punya sumbangan, takat tu. Jangan bimbang, buat dulu. Allah tu maha kaya. Allah takkan padam catat amal kita. Jangan fikirlah masjid tu nanti saya sumbang, 100 tahun nanti hilang ke, kena bah ke banjir ke. Jangan fikir macam tu. Kita buat kebajikan kerana Allah. Allah tidak sia-siakan kerja kita tu. Walaupun masjid dah runtuh ke, binaan baru naik, jangan bimbang. Sebab Allah SWT Tuhan yang maha adil dengan hambanya. Catatan tidak akan mati. Walaupun nampak macam fizikal dah hilang bangunannya. Sepernah sumbang katalah 1 juta. Ya, sampai naik bombong masjid kerana saya. Tiba-tiba masjid runtuh, buat yang baru. InsyaAllah, jangan fikir lebih daripada batas. Yang kita fikir ialah, aku buat kerana Allah Azza wa Jalla. Itulah merupakan hal yang boleh berikan keselamatan. Jadi yang penting ialah amal kita jelas. Dalam hidup ini kita nak berbakti dan bakti kita itu kekal. Menjadi harta selepas kita mati. Jadi sebut ini panjang sikit bukan apa. Nak sebut tuan-tuan berkatnya para alim ulama kita. Rahmatullahi alaihi. Dan kalau tidak kerana mereka yang telah meninggalkan pesaka peninggalan dalam tulisan sebegini, kita mungkin tak tercapai banyak perkara dalam bab ilmu. Betul tak? Tak tercapai banyak benda dalam bab ilmu. Kita jahil mungkin, tak faham mungkin. Tapi Alhamdulillah, dengan sebab barakahnya ilmu para alim ulama, sampai pagi ini kita masih menikmati catatan daripada kitab Al-Imam Al-Qurtubi yang meninggal tahun 671 Hijrah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pun berikan kita kekuatan yang sama. Kita nak meninggalkan sesuatu legasi yang bersifat ilmu, amal soleh dan iman. Bukan nama semata-mata nama. Ada orang yang tinggal legasi nama, tak cukup. Kita nak tinggal legasi amal dan ilmu. Nama tak cukup. Walaupun nama kita haram dipersada orang ramai. Saat kita mati, orang sebut nama kita. Bagus nama kita. Cantik nama kita kerana orang kenal baik kita. Tapi tak cukup. Yang kita tinggal legasi amal. Yang kita tinggal ialah sesuatu yang bernama amalan. Mudah-mudahan kita akan tergolong golongan yang disabdakan Nabi SAW. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila manusia meninggal dunia sahaja, akan terputus semua urusannya, kecuali 3 yang tak putus. Kata Nabi, bila kita meninggal dunia sahaja, akan terputus semua urusan, kecuali 3 yang tak akan putus. Apa dia yang tak akan putus? Yang pertama, waladin salihin yad'u lahu, anak salah doakan kepada ibu bapa yang telah meninggal. Yang kedua, sadaqatin jariyatin, amal jariah yang kita buat. Ini sebagai contoh sedekah dalam amal jariah kita buat. Yang ketiga, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang kita amalkan, kita manfaatkannya. Jadi mudah-mudahan, saya sebut ini sebab satu, orang kata apa, motivasi untuk saya jugalah. Ya, saya pun tidaklah banyak mana hal yang saya boleh tinggalkan bekalan kalau saya takdirkan meninggal dalam tempoh terdekat. Tapi saya doakan mudah-mudahan, kalaupun tak ada catatan banyak semacam catatan para ulama silam tulis macam-macam kitab, tapi mudah-mudahan ilmu yang sampaikan ini menjadi bekalan saya nanti di alam barzakh. Kerana yang mendengar, tuan-tuan, puan-puan semua, ada catatan, ada tulisan, ada perkataan yang saya sebut, tuan-tuan catat, tuan-tuan amalkan. Kesannya saya dapat sama kelebihan insya-Allah. Kenapa? Kerana jemaah mendengar, dia dengar, dicatat, ditulis, dia amalkan. Apa yang saya sampaikan, itu amal jariah saya insya-Allah. Dan amal jariah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu, saya kira sebagai mukadimahnya,
Itulah di antara pengenalan kepada pengarang kitab kita, itu Imam Qurtubi. Dan ini kitab yang ketiga lah di Masjid Al-Falah USJ 9 buat saya. Dah masuk tahun berapa ni? Siapa boleh ingat? Tahun ke-6 ada dah? Ada 6 tahun ke? Ke semua orang baru belaka ni? Ada orang lama ni ya. Dah masuk 6 tahun, 7 tahun dekut ya di sini. Alhamdulillah lah. Rezekinya masih ada sampai pagi ni. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Tajuknya ialah Jalan Sahla Menuju Syurga. Semua berkitab ke? Majoriti berkitab ya? Baguslah. Tahniah lah. Dah habis? Habis dah. Tak dapat lagi kalau nak dapat tambahan. Tak apalah, insyaAllah pengurusan akan cuba dapatkan. Yang pentingnya ialah, kalau ada orang tanya saya, Ustaz, berkitab perlu ke tidak? Saya kata, milik kitab perlu. Miliki kitab satu perkara yang perlu. Kenapa? Kalau Ustaz berkitab, takkanlah yang datang lenggang maklimah. Ustaz pegang kitab, yang kita datang lenggang maklimah aja. Ya? Tak kenalah. Kalau Ustaz tak ada kitab, tuan tak kitab bersalah. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah, kenapa kita perlu? Kerana ia adalah bacaan yang pasti kepada kita. Boleh semak, boleh baca, boleh tengok, boleh kelih, boleh nampak. Kelih tu makna orang Kelantan tu, kelih tu kan, lama tak bercakap, sebutlah sikit jarang-jarang. Nampak, tengok, kelih. Kelih tu makna tengok, boleh kelih, boleh nampak depan kita. Yang ketiganya ialah, kita bila bukan kelih, ya, kelih tu balik. Ni kelih, tengok. Baik. Tolong kat Kelantan sikit. Baik. Yang ketiganya, kenapa berkitab? Kerana, bila kita berkitab ni, kata para alim ulama, ia lebih dekat kepada kita. Kerana seorang membaca dengan penglihatan jelas, dia akan lebih dekat daripada mendengar. Batu Quran, kalau kita baca, tengok ayat-ayat lebih dekat dengan kita, kita rasa. Buku pun sebuku agama sama. Sebab kita nak tengok tulisannya, pegang jamah, kita boleh rasa lebih dekat dengan kita. Yang ketiga. Yang keempatnya, kenapa perlu kitab ini? Ini satu benda yang mungkin tuan-tuan jarang fikir, saya fikir. Yang keempat apa dia? Barakah kitab ini bukan setakat untuk kita. Bayang kita beli kitab, kita beli dengan harga berapa? Harganya RM20 kata atau RM40 sekalipun. Yang keempat ni, kita beli, satu masa akan datang, takdirnya kita dah tak ada. Akan ada anak cucu pegang. Terima kasih Hajah. Maknanya, itu pesaka juga tu. Kita beli, bertukar tangan kepada anak kita, anak cucu kita baca. Siapa beli? Atuknya beli, tok kinya beli, tok orangnya beli. Dapat pahala kita tu. Kerana kitab ini berlega di tangan anak cucu kita kemudian. Adalah pembacanya, dan insyaAllah. Dah 10 tahun, 20 tahun. Siapa beli? Otak orang dulu yang beli. Tuan-tuan, menjadi pahala yang berterusan. Benda tu nampak simple, tapi jangan fikir simple. Sebab itulah satu kebaikan kita buat. Atas nama kitab ke apa sahaja, walaupun simple, tapi ada orang mewarisi kemudiannya, kita dapat pahala yang berterusan. Usah pergi pada kitab yang besar sangatlah. Surah Yasin. Yang harga berapa sen? Berapa ringgit tu? RM2.50. Satu surah Yasin tu kan. Kita beli. Letak di masjid. RM2.50 ya, yang surah Yasin terjemah dadakan sekarang mudah murah tu. Beli saja. Letak di masjid. Kita beli kerana apa? Nak pahala, insyaAllah aku nak baca, kemudian tinggalkan. Siapa yang pegang kemudian, kita yang belikan, letak di masjid, dapat pahala. Mengalir tuan-tuan. Jadi yang keempat ialah kitab ini kita beli, kemudian takdir kita dah tak ada, yang warisi anak cucu kita kemudian. Tok Wan, Tok Ki beli, CD-CD-nya beli dulu. Pahala mengalir kepada si mati telah meninggal. Kita lah. Jadi rugi sangatlah siapa yang tak beli, kehilangan 4 perkara tadi. Maka jom, siapa yang tak ada, beli. Siapa yang dah ada, beli lagi buat apa? Hadiah ke orang lain. Ya? Betul, ini bukan gurauan dia. Beli 2-3 buah, hadiah kepada kawan-kawan kita, rakan kita, anak beranak kita. InsyaAllah. Baik tuan-tuan sekalian. Jadi panjang pula mukadimah pada pagi ni. Biasalah nak promo kitab baru macam itulah cara dia.
Maka tajuknya adalah jalan sahla menuju ke syurga. Tajuknya bukan asal tajuk macam tu. Cuma panel daripada Hidayah ini dia buat tajuk yang cuba nak tarik perhatian. Berdasar pada tajuk dalam kitab ini, maka tajuknya adalah jalan sahla menuju ke syurga. Tajuk asal bukan macam. Tajuk asal at-tazkirah. Peringatan tentang syurga neraka, tentang kematian. Itu tajuk asal kitabnya. Baik, tak apalah. Maka tuan-tuan sekalian, daripada kitab ini, bicara-bicara yang dibawa dalam kitab ini kita nak bedah sikit lah. Bedah kitab lah sikit ya. Muqaddimah ni takkanlah saya nak terjun terus kan. Izinkan saya berilah 2-3 patah dulu. Yes, ada tarik perhatian. Yang pertama sekali, kitab ini dengan tajuk-tajuknya adalah tajuk-tajuk yang bercakap tentang soal hati dan jiwa. Kemana nak ihya al-qalb, nak hidupkan hati dan jiwa. Ini proses yang ada di kitab ini. Secara tuntasnya, tajuk-tajuk yang tuan tengok tu, dalam itu, ke arah untuk menghidupkan jiwa dan hati. Ihya al-qalb. Kenapa? Sebab hidup ni tuan-tuan, neraca utama dalam hidup kita hati yang hidup. Hati kena dihidupkan. Jangan disakiti, apalagi jangan dimatikan. Hati kalau sakit, hidup tak akan tentram. Hati kalau mati, hidup akan merana. Dia kata hati hidup, hidup akan hidup, percaya dan hidup dengan penuh kepada Allah SWT. Dalam Islam, nak hidupkan hati mesti kita bercakap hal-hal apa? Hal akhirat, hal kematian, hal syurga, hal neraka. Nak hidupkan hati kena bercakap hal demikian. Hal kematian, hal syurga, hal neraka, hal akhirat. Itu cara hidupkan mati. Nak hidupkan hati. Kalau tak ada tajuk tentang soal kematian, tentang soal akhirat, tentang neraka syurga, hati tak hidup tuan-tuan. Betul tak? Bercakap hanya soal nak makan apa hari ini. Nak masak apa tengah hari nanti. Nak ke mana petang nanti. Nak santai di mana. Nak lepak kedai mana. Contoh lepas ceramah ni. Hati hidup ke tu? Hidup juga, tapi hidup dalam kerangka yang tak berapa nak cantik lah. Sebab seronok sajalah. Hati hidup tapi seronok. So apa? Fikir nak makan apa tengah hari nanti. Lepas kuliah duha ini, jom section sekian-sekian. Sebab viral contohnya. Kedai makannya. Contoh. Tak ada masalah. Bukan larang pun. Nak ajak ustaz pusat pergi, tak ada masalah. Nak belanja. Pergi. Tapi bukan payah nak pergi juga. Kadang-kadang kita ada. Maksudnya tak ada masalah. Tetapi, nak hidupkan hati, hal-hal keduniaan, hal makin tidak boleh hidupkan hati kita. Cuba bercakap hal kematian. Cuba bercakap hal akhirat. Cuba bercakap hal syurga neraka. Cepat kita terasa. Degupan jantung kencang. Betul tak? Orang boleh berubah kerana hal kematian. Bila kita tengok dalam viral 2 hari yang lepas. Apa cerita viral 2 hari lepas? Viral apa 2 hari lepas, puan-puan? Kematian seorang guru kita jugalah, walaupun tak pernah sampai sini kan. Tak pernah. Tapi seorang yang dikenali ramai. Anak muridnya ribuan. Pensyarah universiti. Saya kenal beliau. Saya pernah jumpa, pernah kenal. Tapi lama lah tak tengoknya sebab sibuk masing-masing. Adik pada saya sikit umurnya. Dia muda saya setahun daripada saya. Dr. Muhammad Sabri Awah almarhum, Allah mengampuni dan merahmati di alam bakanya. Tuan-tuan sekalian, siapa yang tonton video dia yang sempat di-livekan dan walaupun pihak surau dah delete-kan, tapi benda tu dah tersebar, orang dah tengok dan sempat ambil. Saya nak tanya tuan-tuan,
Siapa yang tengok video beliau dalam tempoh 3 minit lebih kurang, itu 2 minit 50 saat saja, daripada beliau mula daripada kat minit 21 tu, beliau baca ayat wa barazu lillahil wahidil qahar. Dia pun pegang gelas minuman, minum 1-2 teguk. Kemudian dia sebut, saya ni dah 5 hari tak sihat. Kemudian nak sambung balik perkataan, tak jelas dah. Bahkan jatuh kena mic, bunyi suara 2 kali. Kemudian jatuh ke kiri, sambung oleh jemaah. Siapa yang tonton tu, pasti saya ingat air mata tumpah tak? Insaf ke tidak? Kalau ada yang tengok tu dengan senyum ketawa, masalah lah tu. Hatinya mati dah tu. Jiwa sakit dah tu. Kalau tengok cerita tengok tu, senyum tak ada apa. Saya tak fikir siapa yang tengok tu melainkan air mata tumpah. Berdegup jantung kita. Dentam jantung kita. Sebab tengok real. Bagaimana Allah ambil nyawa seorang hambanya dalam suasana begitu rupa. Baru minum air, bercakap, tiba-tiba jatuh terkulai. Cerita itu, cerita kita juga. Betul tak? Cerita kita semua. Almarhum Dr. Sabri Awang ketika di pentas ceramah macam sekarang, dalam isu kematian, dia pula bercakap hal kematian. Itu yang kita bila dengar, saya dengar, tuan, saya tengok, minta maaf. Saya ingat dalam 5-60 kali. Saya buka 5-60, saya menangis setiap tengok. Hari ini sekarang tak menangis. Sebab terakhir kalimah dia sebut Al-Quran, wa barazu lillahil wahidil qahar, dan mereka menghadap Allah, bertemu dengan Allah Tuhan yang perkasa. Dan 10 saat kemudian beliau diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati mana yang tidak bergetar? Hati mana tak menangis bila tengok cerita macam ni, tuan? Betul tak? Allah insaf. Saya fikir semua kita insaf. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya. Allah Maha Berkuasa. Ini kerja Allah, kerja manusia. Allah boleh tamat kerja hambanya bila-bila masa sahaja. Tanpa dijangka, tanpa sangka, tanpa. Ini semua ketentuan Allah. Hati boleh hidup, tuan-tuan. Saya nak kaitkan cerita apa tadi? Hati boleh hidup, bukan mati dah hati kita masa itu. Kita boleh istighfar. Kita boleh mengatakan, Ya Allah, begitu sekali, Ya Allah, Engkau punya kuasa. Apabila kepada Dr. Sabri almarhum, bolehlah kepada kita. Dia meninggal tengah ceramah. Kita, wallahualam, mudah-mudahan kita juga dapat penghujung hidup yang baik. Meninggal tengah baca Quran, meninggal tengah sembahyang sunat, meninggal dalam keadaan kita sedang berilmu, sedang mengaji, doakanlah. Tapi saya nak sebut, tuan-tuan, cerita bukan nak cerita hal tu, tapi itu yang berlaku. Kita nak ubah hati kita. Ingat kematian, akhirat kita ingat, kita mudahin insaf. Maka di sini, dalam kitab ini, Al-Qurtubi dijelaskan hal-hal kematian, akhirat, ziarah kubur, tentang soal-soal malaikat maut macam-macam. Semua untuk hidupkan hati. Yang kedua, kitab ini kemana dia bawa sebenarnya kepada kita hidup mengaji ni. Saya harap inilah di antara kitab yang boleh kita ambil sebagai panduan lah kepada kita nanti. Saya harap, saya doa mudah saya pun kekal dalam ceramah-ceramah ini untuk 2 bulan, 2 minggu sekali, 2 bulanan ini. Kehadiran para jemaah pun datang ramai. Alhamdulillah, kita nak baca bersama. Saya harap itu yang saya dapat, tuan-tuan dapat. Kedua, kitab ini, di samping untuk hidupkan hati, pengarang kitab cuba menekankan tentang hakikat sebuah kehidupan beragama. Dalam tajuk ini, semuanya bercakap tentang isu nak sebut hakikat beragama. Macam mana kita hidup ini mesti ada kekuatan iman dan agama. Hidup tidak boleh kosong daripada ilmu dan agama. Tidak boleh. Hidup itu untuk kena diisi dengan ilmu yang cukup, agama yang cukup. Itulah kehidupan. Tak boleh hidup yang kosong. Hidup yang kosong mana hidup yang tak ada matlamat. Tak ada tujuan.
Itu dengan kosong. Tapi hidup kita mesti ada matlamat dan tujuan yang murni. Kitab ini bercakap tentang soal bagaimana nak bina hidup yang bermatlamat. Maka dibicara dalam kita tentang soal kubur, tentang soal ibadat, soal kematian, alam barzakh, cerita malaikat maut, macam-macam, untuk mengajak kita supaya mengisi hidup dengan ilmu dan amal. Yang kedua. Yang ketiga, kitab ini datang dengan tujuan untuk apa? Untuk ingatkan kita, kita semua yang baca kitab ini, insya-Allah, betapa hidup ini ada penyudahnya, ada kesudahannya. Innal hayata laha nihayatuha. Hidup ini ada penyudahnya, ada penutupnya. Sesuatu bermula ada penutup tak? Ada penyudahnya. Tak mungkin bermula ada, tak ada penutup, tak ada mungkin. Kita ni ada penyudahnya, penutupnya. Dan kita cuba nak cerita bahawa setiap kehidupan kita ini ada penyudah, penutupnya. Itu apa dia? Kematian. Bukan takat kematian. Penyudah yang paling akhir ialah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tolong betulkan. Sebab ada orang sebut penyudah hidup mati. Tak betul lagi. Penyudah pada hidup bertemu dengan Allah. Liqa Rabb. Bertemu Allah Azza wa Jalla. Itu yang betul. Kalau kita kata penyudah hidup mati, tak tepat. Bukan tak betul. Kurang tepat. Yang betulnya ialah penyudah dalam hidup ialah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu penyudah sebenarnya, menghadap Tuhan. Iaitu bertemu Allah untuk dihisab, dihakimi, diadili. Nak kata apa lagi? Carilah perkataan sesuai dengannya. Dihisab, ya. Dihakimi, ya. Diadili, ya. Itulah penyudah kita. Tak kira siapa. Mukmin, kufur, baik, jahat, semua akan dihadapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu penyudah kehidupan, bukan mati. Kalau mati, kita akan bincang nanti insya-Allah. Mukadimah lagi adalah satu permulaan bagi sebuah kehidupan. Ustaz, macam mana? Ya, mati adalah permulaan bagi kehidupan yang panjang, yang sebenarnya. Apa ceritanya? Jangan ke mana-mana hingga kitab selesai. Itu saja cara dia. Baik tuan-tuan. Maka tiga perkara tadi merupakan prospek utama kitab ini. Tiga perkara tadi. Prospek utama kitab ini. Yang pertama tadi, untuk hidupkan hati supaya hidup, bukan mati hati kita. Yang kedua, untuk mengisi hidup dengan ilmu dan agama cukup. Yang ketiga, nak cerita tentang penyudah hidup ini adalah kematian menghadap Allah. Ini tiga perkara penting. Tolong catat dalam kitab tu. Tolong di sebelah kiri tu ada ruang kosong, tulis. Antara isi utama kitab ini, 1, 2, 3. Kita mengaji kena baca sungguh-sungguh lah. Catat apa yang sebut, catat. Saya berdehem pun, Ustaz berdehem sekejap. Tak catatlah berdehem tu, ya. Maksudnya ialah catat apa yang patut kita boleh catat di sebalik apa yang saya syarahkan ini. Tuan-tuan, saya sendiri, demi Allah, saya sebut, tuan-tuan, saya tidak akan dapat menyampaikan kitab ini secara tuntas kalau tidak, saya tidak juga merujuk kepada tulisan-tulisan yang lain. Saya akan baca, semak dan baca kitab kita untuk menambahkan apa perbincangan dalam kitab yang kita pegang ini. Saya akan cuba insya-Allah. Saya tidak akan ambil sikap mudah, kerana ini saya rasa merupakan rezeki saya juga untuk belajar sesuatu. Saya tidak kata saya mahir, faham segala, tidak. Saya belajar sesuatu dari kitab ini. Saya belajar sesuatu. Bila ceramah, saya belajar sesuatu. Bila saya bercakap, saya dapat sesuatu insya-Allah. Kita sama-sama dapat ilmu. Kitab ini iaitulah jalan sehala menuju ke syurga. Baik. Itu adalah suatu intro. Boleh? Boleh berhenti? Belum lagi?
Ada suku jam lagi. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Saya nak ambil juga dalam 2-3 minit. Ustaz ni bila nak masuk buku ni, tak apalah, buku kita pegang lah. Bimbal takkan habiskan hari tua itu. Tunggu. Kalau kita 2 tahun ni, 3 tahun setengah ni insyaAllah. 4 tahun tak tahu. Kitab ada, penceramah dah tak ada, tak tahu. Tengoklah keadaan macam mana. Saya bimbangnya, penceramah ada, kita ada, orang dengar dah tak ada. Itu yang saya bimbangnya. Lebih awal pergi pada penceramah. Sekian dimaklumkan. Ustaz minta komiti awal ke? Taklah, siapa-siapa saja. Boleh jadilah, mungkin saya lewat sikit mati. Puan-puan dulu. Atau mungkin puan-puan awal, saya lewat. Itulah ceritanya. Wallahualam. Baik. Tajuklah jalan salah menuju ke syurga. Tajuk ni pun saya dah termenung ni. Jalan sahla menuju ke syurga. Satu tajuk yang berikan kita satu motivasi besar. Sebab jalan ke syurga tidak 2 dan tidak 3. Jalan balik kampung ada jalan pintas, jalan panjang, jalan jauh. Nak balik ke Kota Baru, boleh saja ikut Bentong, masuk Raub, sampai Gua Musang. Dia saja terus ikut laluan timur, Kuantan, akhirnya sampai Kota Terengganu. Betul tak? Nak balik ke Muar Johor pun sama, ada laluan sekian-sekian. Tapi ingat, jalan syurga tak jalan pintas. Jalan syurga jalan yang satu, jalan sahala. Susah, payah, banyak halangan, roadblock ke, rintangan, kena hadapi. Sebab apa saya kata demikian? Sebab kita nak ke syurga memang ada halangan di jalanan. Tak ada halangan ke agaknya? Ada. Banyak halangan. Nafsu kita sendiri. Syaitan goda siang malam. Nak syurga lah tu. Nak datang dengan ceramah, duha, kuliah kita ini pun. Ni jalan syurga lah kita sekarang, puan-puan ni. Ni jalan syurga ni. Betul tak? Mengajian syurga, tapi halangan dia tidak. Ada. Tak boleh bohong lah. Macam halangan ada. Pening kepala sikit, cancel terus, padahal kaki berjalan elok. Pening kepala, nasi lemak 3 bungkus pagi tadi. Contohnya. Tapi jiwa kita tertekan, malah aku hari ni kena pula Ustaz Sulan ceramah, aku tak suka. Contohnya. Contoh. Bukan saya, orang lain lah dah. Rasulullah lain, bukan Rasulullah Muhammad, orang lain. Contohnya. Ada halangan. Halangan dari sudut masa, macam-macam. Sekarang ini, kalau kita bercakap hal syurga ni, ada halangan. Al-awaiq bahasa Arab kata. Kita kena hadapi halangan itu dengan penuh keinsafan. Sebab apa? Sebab tawaran syurga Allah beri ini tawaran yang cukup indah. Halangan ada, ya kena rentasi. Susah ada, ya kena lalui. Masalah ada, ya kena hadapi. Sebab syurga itu satu tempat yang mahal harganya. Benda mahal ni tuan-tuan, kena ada kepayahan. Betul tak? Cinta percaya kat saya, perempuan ni. Nak dapat sebuah kenderaan harga 200,000. 300,000 contohnya. Apa 300,000 ni? Bagi contoh kat saya. Range Rover lah katakan. Tapi ceramah, kalau ceramah tak apa. Kalau TV jangan sebut. TV kalau sebut, pantang. Apa jenama? Siapa air ni pun tak boleh letak atas meja, nampak spring fresh. Kena buang logo tu. Jadi jenama tu macam kita promo. Tak apalah ceramah ni okey lah. Bagi contoh, Pro2 ke, Beza ke, tak ada masalah. Tapi kalau TV, memang pantangnya, ceramah tak sebut nama jenama, nama apa. Hatta kalau tak air depan meja ni pun, Nabi kata, Ustaz, kita akan buang nama ini. Jadi kosong. Itu pantang TV lah. Sebab dia kalau disiar dalam TV macam-macam lah, jadi soal satu promotion lah. Buat promotion, tak boleh. Contohnya tadi, kalau kata bernama Range Rover, harga mungkin 400,000 contohnya. Nak Range Rover tu, dalam suasana mahalnya, banyak halangan ke tidak? Nak dapat 400,000. Oh, kerja 25 jam, 24 jam. Lebih jam kerja. Tak cukup part time, overtime. Habis time nak kumpul duit, dapat kereta mahal. Contohnya lah. Tak salah dalam Islam. Salah ke? Tak salah. Tapi kita usaha. Tak ada masalah. Meniaga online, offline, habis semua online dia bercari. Ya, barang dia jual.
sambil datang kuliah pun bawa tudung bawal, tudung kembung habis dia bawa. Contoh sebab apa nak dapat duit ni? Bukan puan orang lain, kuliah lain. No, di belah-belah utara selatan air. Ya. Kenapa anda begitu sekali bersungguh-sungguh ni? Sebab target saya ustaz, saya nak dapat kereta harga 300 dalam 3 tahun. Contohnya. Tak salah kan? Tak salah. Tapi kita usaha. Seletih, penat, susah nak dapat. Akhir dapat tidak? Dah kita cekal. Usaha lebih, dapat. Syurga macam tu lah juga. Tapi taklah kereta insya-Allah sama syurga. Tidak. Syurga Allah ni mahal. Letih, penat, susah, payah kena lalui. Nafsu lawan. Syaitan kena tempuh dia. Halang jangan syaitan kita lagi. Sebab penghujungnya, kita akan dapat nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, laluan yang tidak pernah membezakan kita. Sebab itulah jalan syurga, jalan sahala. Bukan dua hala. Cuma dalam kata ibadat, pelbagailah. Ada sunat, ada wajib, itu isu lain. Ada ibadat sunat wajib. Tapi dalam syurga ini, jalannya jalan yang sama, sahala untuk sampai ke sana. Itulah tajuk bagi saya, menarik sekali perhatian daripada pengarang kitab One Way to Paradise. Alhamdulillah. Baik, sekian. Wassalamualaikum. Bukan nak berhenti, nak sambung. Tajuk yang pertama. Macam nak berhenti pula ya. Tajuk pertama, hakikat kematian. Kita mukadimahkan tadi panjang. Sekarang kita masuk tajuk dengan nama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berkati kita, kekal kita dalam keimanan, kekal semangat berilmu, terus kita ilmu bila-bila masa dan bila waktu insya-Allah. Tajuk pertama, hakikat kematian. Kitab ini tuan-tuan telah diolah dan dikupas oleh panel melalui asal bahasa Indonesia, ya, terjemahannya diolah dalam bentuk yang sesuai dengan bahasa Malaysia kita dan sehingga tidak ada kerumitan untuk difahami dengan baiklah. Saya pun dah baca dengan bersungguhlah kitab ini sebelum ini. Baik. Hakikat kematian. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang dan tidak akan lagi ada kejadian setelah itu. Tetapi kematian adalah terputus atau terpisahnya hubungan roh dengan badan. Bertukar atau berpindahnya suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Setempat ke tempat yang lain. Dan ia adalah satu musibah yang paling besar. Tuan-tuan sekalian. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, 5 apa? 5 apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ni? Paragraf bukan? Baris. Ya? 5, 6 baris kata-kata ini adalah kata-kata yang tersirat mukadimah kitab kita. Begini tuan-tuan sekalian. Menurut pandangan Al-Qurtubi ini, dia kata kematian bukan hanya lenyap seorang dan tidak akan lagi kejadian selepas itu. Kematian adalah satu permulaan. Betul, kita jangan tengok kematian kacamata, oh orang tu dah habislah usia umurnya. Dah mati dia. Tidak begitu sebenarnya. Sebab selepas kematian ada alam yang lain akan ditempuhi. Tuan-tuan ingat ke tidak? Ini semua saya kena recall ni. Dalam proses kehidupan kita manusia ini, kita 5 proses penting. 5 tahap penting. Tak kira siapa. 5. Pertama, kita berada pada peringkat janin. Peringkat janin dalam perut mak kita. Setelah berlakunya perhubungan suami isteri, tercetuslah ikatan dinamakan sebagai air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Nampak tak proses kita punya kejadian? Pertama, peringkat kita adalah peringkat janin. 5. Yang kedua, peringkat ruh. Janin dah mula terbentuk. Allah berikan ruh, nyawa pada janin itu. Membesar, membiak dari hari-hari dalam perut seorang ibu rahim, seorang ibu.
Peringkat yang kedua. Daripada hari ke hari, bulan ke bulan, berapa lama? 9 bulan 10 hari. Betul tak? Itu peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, selesai proses janin, roh diubri, membesar perut seorang ibu, rahim ibu. Ketiga, prosesnya apa dia? Peringkat dunia. Lahir ke dunia kita, tuan-tuan. Jam 5:30 pagi, hari Isnin, 3 bulan Muharram, ataupun 1 bulan April. Contohnya. Lahirnya kita ke alam bumi. 5:30 pagi, waktu tenang pagi yang indah. Hari Isnin, contohnya lah contoh. Itu peringkat ketiga, peringkat dunia. Dan kita terus hidup. Daripada saat ke minit, minit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun. Berapa lama? Allah yang lebih mengetahui tentangnya. Akhirnya, peringkat ketiga tak selesai. Datang peringkat yang keempat. Inilah yang kita nak sebut. Iaitu peringkat apa? Alam barzakh. Alam barzakh. Kematian. Peringkat pertama, janin. Yang kedua, kita dah selesai. Roh Allah dah beri. Sampai hari ini, tuan-tuan hidup di atas nama rahmat Allah Azza wa Jalla. Peringkat yang ketiga, dunia sekarang. Kita masih hidup lagi sampai hari ini, pagi ini, sekarang ini. Tapi ingat, beberapa detik sampai sekarang, mungkin minit, mungkin jam, mungkin hari, kita tak tahu. Betul tak? Alam keempat kita ialah alam barzakh. Peringkat keempat itu alam kematian. Dan alam kematian tak selesai. Sekalipun mati itu nampak macam selesai dah. Dah tak ada kehidupan. Benar. Kalau kita bertemu alam yang kelima. Batu kematian, kata pengarang kitab, bukan alam menyelenyapkan kita. Tapi alam kelima kita yang pasti, detik yang amat-amat kita takuti. Membimbangkan, menakutkan. Itu apa dia, tuan-tuan? Alam mahsyar. Peringkat kelima ialah alam mahsyar. Bertemu menghadap Allah Azza wa Jalla, dihimpunkan kita mahsyar, berhimpunlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan saya, kita semua sekarang berbaki berapa alam lagi? 2. Alam barzakh, kematian, dan alam mahsyar. Berapa ramai sudah kalangan rakan taulan kita, termasuk yang viral 2 hari yang lepas, almarhum Dr. Subri Awang. Dia sedang berada di alam yang keempat, alam kematian, alam barzakh. Dan belum selesai lagi itu. Ada alam kelima, alam mahsyar. Yang dah pergi, mereka ada 1 alam lagi lah. Yang kita belum pergi, 2 alam lagi. Itulah kematian, tuan-tuan, bukan satu perkara yang boleh kita ambil mudah. Sebab tu kata pengarang kitab, satu musibah yang paling besar. Tengok wording dia tu. Musibah paling besar. Kenapa pula musibah paling besar? Sebab kalau kematian itu, kematian dalam redha Allah, selamat. Kalau kematian tidak dalam redha Allah, dia satu malapetaka. Kalau kematian dalam rahmat Allah, ia satu kebaikan dan satu kebahagiaan bagi si mati. Dan kalau kematian tidak redha Allah, satu malapetaka yang besar. Sekalipun orang tu mati kebaikan, tetap musibah juga. Macam mana? Kena faham. Saya punya ucapan kena faham. Saya sebutkan seolah balik. Kalau dia mati dalam keadaan beriman, itu satu kebahagiaan bagi dia. Kalau dia mati keadaan tak beriman, itu satu malapetaka. Tetapi kematian kesuntap satu musibah.
Kenapa musibahnya tuan-tuan? Jawapannya ialah kerana kematian adalah saat manusia mula terima ujian yang sebenarnya. Kita akan cuba rongkaikan nanti tentang hal musibah ini. Cuma mereka awal saya sebut tuan-tuan, kata pengarang kitab kita, kematian bukan hanya lenyapnya seseorang. Dan tidak akan ada lagi selepas gajian, bukan. Betullah, selepas kematian, peringkat yang keempat, datang peringkat kelima, mahsyar. Mahsyar mana apa? Perhimpunan. Menghadap Allah. Bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hidupkan kita kembali. Dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut dengan cara tuntas kepada kita sebagai contoh. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul innal mawta tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ke-8 ke-5. Cuba cek balik. Al-Jumu'ah. Tak silap saya ayat ke-8. Subhanallah. Ayat ke-8 betul lah. Ayat ke-8. Allah sebut dengan jelas. Peganglah tuan-tuan. Fahamlah ayat ini. Angkat ini dalam kehidupan kita. Bawa dalam kehidupan kita seharian. Jangan lupa ayat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada umat kamu. Nabi diminta ajar kita begitu kita. Allah perintah Nabi ajar kita apa dia? Bahawa kematian kamu tak sonok hadapinya. Kamu tak suka hadapinya. Benci kematian. Kamu tak suka, tak bersedia. Ingat kata Allah. Fa innahu mulaqikum. Dia akan tetap datang jenguk kamu. Mulaqikum, dia akan datang jenguk kamu. Sampai masa bertemu kamu. Seolah kematian, kata para ulama, sedang berjalan. Ini setengah ulama kata. Kematian sedang berjalan. Tak pernah berhenti. Cuma belum sampai ke rumah kita lagi. Belum sampai tempat kita berada. Ini sedang berjalan lagi. Cuba tuan-tuan renung sekejap. Ini kata-kata ini seperti daripada kata-kata daripada siapa ni? Almarhum Muhammad Al-Ghazali. Tokoh besar di kalangan ulama zaman kita. Bukan Imam Ghazali, Muhammad Al-Ghazali. Kematian kata dia, seolah ibaratnya ialah kalau kita manusia sedang berjalan, nak pergi satu lokasi, tak pernah berhenti lagi. Malam berjalan, siang berjalan. Seolah macam tu. Dan dia belum sampai ke kediaman kita, rumah kita, tempat kita duduk. Tapi sedang berjalan lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau begitulah sifat kematian, sedang berjalan datang kepada kita, cuma tak sampai lagi sekarang ini. Kita tak seronok tuan-tuan, tak suka tu kalau boleh. Allah sebut tu. Qul innal mawta alladhi tafirruna, kamu cuba nak jauhi itu. Tapi tak, kata Allah. Kematian seolah ini sedang berjalan datang kepada kamu. Dia kadang bertemu kita di mana? Ada orang mati di masjid, kematian datang ke masjid. Dia mati di rumah, kematian datang ke rumah. Dia mati dalam kenderaan, kematian datang ke kenderaan dia. Dia mati tengah ceramah, kematian datang ketika dia ceramah. Maknanya kita-kita ini tuan-tuan, kematian sedang bergerak datang. Tak kira siapa. Tolong pegang ayat ini dan abdikator ini. Ini penting. Kerana kita boleh terasa dalam kita betapa kata Allah Azza wa Jalla kematian dekat dengan kamu. Fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan bila sampai masa kamu akan dipulangkan Allah Azza wa Jalla ke tempat yang kau tak pernah tengok selama ini. Alam barzakh kita tak nampak.
alam kubur, tak nampak. Tapi bila sampai masa, kita mula terkejut. Aku dah mati dah. Tadi aku dengan anak isteri. Aku semalam dengan kawan-kawan. Itulah kenyataannya. Kamu akan dipulang satu tempat yang kamu tak pernah kamu jangka sedang sangka. Tak pernah kamu jangka sangka. Tengok-tengok sekarang ni, seorang dalam kubur. Tak ada teman taulan. Ingat balik rekodnya semalam dengan anak. Tak ada dah anak sekarang. Semalam dengan cucu-cucu. Tak ada dah. Semalam aku sedang makan minum dengan kawan-kawan. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian, bukan setakat itu kata Allah Azza wa Jalla. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kamu akan diberitakan balik amal-amal kamu selama kamu hidup. Dikhabar kembali. Dicerita kembali amal-amal kamu masa hidup. Bagian. Kamu hidup 65 tahun dia. Sekian amal kamu. Tengoklah rekodnya. Kamu buat apa? Amal kamu baik buruk. Itu semua kata Allah. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Tuan-tuan sekalian. Saya ayat ni dah lama saya duk tengok, duk perhati tafsir, dah baca. Pada guru saya lagi masa mengaji lupa tafsir. Kata guru kami, ayat ni adalah pakaian kamu sebenarnya. Pakaian maksud apa? Ingat sentiasalah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Moga-moga Allah sentiasa berikan kita kefahaman yang cukup. Bukan setakat kefahaman, tapi kekuatan ilmu amal yang betul-betul memimpin kita insya-Allah. Baik tuan-tuan. Jadi kata beliau, dia bukan sekadar itu, terpisah ruangan badan, tetapi ia adalah suatu hakikat. Suatu kematian adalah satu permulaan. Innal mauta bidayatul hayati. Setengah ulama kata, mati adalah permulaan bagi kehidupan yang sebenar-benarnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam surah, apa tu? Saya boleh sebut surah kepada saya. Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Di hujung ayat ada ayat berbunyi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sebab tu akhirat ni tuan-tuan, pangkalan yang akan mempertemukan kita dengan Allah selepas kita mati. Wallahu alam untuk hari ini. Sekadar itu, saya berhenti di tengah-tengah kemuncak tuan-tuan nak dengar. Supaya kita ada perasaan nak dengar balik apa yang kita boleh dengar insya-Allah daripada tafsiran kitab ini. Maka 6 baris pertama ini dah cukup untuk memperkatakan apa itu kematian. Saya akan sambung lagi. Sebab kematian dalam kerangka hidup kita ini kita boleh nampak dengan mata kaca kita. Kematian memutuskan hubungan sayang, kasih cinta. Kematian memutuskan hubungan kita dengan kesenukan hidup. Itulah kematian. Dengan anak isteri, dengan keluarga, isteri, suami, anak, pinak, kekayaan, semua kita berpisah dengan kematian. Kematian adalah suatu saat memisahkan kita dengan semua apa kita miliki dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keinsafan. Amin Rabbal Alamin. Buat catatan di situ. Kita bertemu insya-Allah 2 minggu lagi lah. Tuan-tuan sekalian, saya yakinlah kitab ini, kau tengok kepada bacaan ni secara tuntasnya, tidak cukup masa lah kalau kita nak baca dengan betul ni. Makan masa, tapi tak apalah. Setakat kita mampu, kita akan sampaikan. Mudah-mudahan Allah permudahkan semuanya. Amin. Alamin. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya Karim. Saya duk ingat balik kepada video yang itulah. Ya, sebab kita tengah ceramah ni, kita tengok video tu, kita terasa. Minta maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.